Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, persoalan sama ada benar Najib Razak mendapat tintah adendum daripada Agong masih menjadi tanda tanya. Tapi akhirnya ada satu pembayang terbaru, ada satu berita terbaru tentang perkara ini. Sebelum itu ada juga peguam-peguam, pengamal-pengamal perundangan di Malaysia yang juga berdebat sesama sendiri, membuat persoalan sama ada perlu ataupun boleh secara undang-undang ataupun tidak. Tetapi pada pendapat anda secara peribadi saja nak tanya ni. Pada pendapat anda secara peribadi, anda setujukah kalau Najib Razak dikeluarkan daripada penjara dan mendapat tahanan rumah? Anda setuju tak? Anda boleh tinggalkan komen setuju atau tidak, ataupun kalau tidak setuju apa alasan, kalau setuju apa alasan. Begitulah. Jadi baru saja kita terima sebentar tadi keputusan titah adendum Agong. Persoalannya, siapa perlu beri kata putus? Keputusan berhubung titah adendum yang di Pertuan Agong ke-16 berkaitan tahanan di rumah kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri yang sudah pun menjadi sekarang ini menjadi banduan, telah pun menjadi banduan kerana sudah dipenjara. Itu Najib Razak mestilah diputuskan dalam mesyuarat lembaga pengampunan, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, saya sebutkan ini menyinggung peranan lembaga pengampunan dan wewenang Agong. Itu jawapan bagi saya mengikut perbincangan dengan peguam negara dan maklumat dari Sultan dan Agong. Itu sebaiknya kita tak cuba untuk meringankan apa-apa keputusan yang dibuat oleh hakim, kata beliau. Tapi cara kita lakukan itu yang tidak disetangi oleh setengah pihak dalam parti sekutu atau sebaliknya, dalam kalangan yang lain di luar dan lain di luar, kata beliau. Jadi itu bukan kita yang persoalkan, tapi pendirian kita tuntas bahawa keputusan mesti dibuat dalam mesyuarat lembaga pengampunan, dan keputusan muktamad oleh Agong mesti juga dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Katanya, yang juga adalah Presiden PKR ketika berucap pada Convention 25 tahun PKR di Pusat Convention Shah Alam IDCC. Sebelum ini, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebelum ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau tidak mahu masuk campur dalam perkara ini. Ini susulan pendedahan titah adendum. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sendiri telah pun memfailkan sokongan affidavit sokongan terhadap titah yang membolehkan Najib menjalani tahanan di rumah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul turut menyatakan akan mengemukakan affidavit sokongan. Keputusan berhubung titah adendum yang di Pertuan Agong ke-16 berkaitan tahanan di rumah kepada Datuk Seri Najib Tun Razak mesti diputuskan dalam mesyuarat lembaga pengampunan, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itulah yang sedang berlaku sekarang ini, iaitu tentang
pengampunan, Najib Razak yang dapat 50%, lepas itu tiba-tiba ada tita adendum. Semua itu tidak boleh, bukan hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang buat keputusan, tapi itu di dalam perbincangan. Jadi janganlah pandai-pandai pula janganlah pandai-pandai pula janganlah pandai-pandai pula untuk kaitkan nama PM Anwar pula yang macam-macam lah. Nanti jatuh fitnah, siapa yang salah? Sendiri salah, sendiri susah, sendiri berdosa, sendiri masuk neraka, sendiri menyesal lah, macam-macam lah sendiri. Okey, jadi kita tunggulah apa keputusan seterusnya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kepada siapapun rakyat di Malaysia, sama ada kamu berpangkat tinggi, kamu menteri, sama ada kamu ni ahli perniagaan, selebriti, businessman, tambah-tambah lagi ahli politik, tambah-tambah lagi kamu pemimpin politik, menjadi public figure di negara Malaysia. Saya ingin mengingatkan kepada anda semua, anda hidup di Malaysia. Anda bukan hidup di negara yang lain, tapi anda hidup di Malaysia. Bila anda hidup di Malaysia, ikutlah seperti orang Malaysia. Jangan hidup suka hati saja. Kita ada undang-undang di Malaysia. Kita ada perlembagaan di Malaysia. Sebab itu, bila hidup di Malaysia, salah satu daripada benda yang kita kena hormati adalah raja sebagai institusi payung kepada negara kita. Kalau benda ni anda tak boleh tu ikut, kalau benda ni anda tak boleh setuju, kalau benda ni anda tak boleh hormat, lebih baik jangan tinggal di Malaysia lah. Anda bukan untuk Malaysia. Sekiranya ini anda tidak dapat hormati, anda tidak layak untuk berada di Malaysia. Sebab Malaysia adalah negara yang aman damai. Jadi hormati raja sebagai institusi payung kepada kita. Sekiranya anda setuju dengan kata-kata pembukaan saya ini, anda boleh komen saya setuju. Daulat tuanku. Saya setuju daulat tuanku. Saya sebagai admin Twin TV, saya setuju daulat tuanku 1000 kali, 1 juta kali, 1 bilion kali, selama-lamanya. Perbuatan tidak menadah tangan ketika bacaan doa yang dibacakan untuk Yang di-Pertuan Agong dan keluarga diraja semasa khutbah solat Jumaat adalah tindakan yang sama sekali tidak wajar. Tidak wajar untuk dilakukan. Lebih tidak wajar lagi jika perbuatan itu pula dihebahkan pula pada umum, seolah-olah kita bangga melakukannya. Apapun perasaan kita kepada raja atau sultan, sesuatu yang kita harus sedar ialah institusi diraja itu adalah yang paling penting kepada kita. Sebagai raja, mereka adalah payung pada kita. Sebagai rakyat di negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan ini, kita perlu menghormati itu. Institusi diraja bukan sahaja merupakan ketua negara atau negeri, bahkan ia juga merupakan ketua dalam hal ehwal agama Islam. Mungkin orang ahli PAS ini dia lupa tentang ni. Ini ada belajar di sekolah menengah lah. Dalam banyak perkara seperti hak istimewa orang-orang Melayu dan kedudukan Islam sebagai agama rasmi, institusi itulah pelindung dan benteng yang pertama dan terakhir. Dengan ada 9 raja-raja Melayu yang dikenali sebagai Majlis Raja-Raja, kita sepatutnya bangga kerana pelindung atau benteng yang melindungi kita itu sangat kebal dan kukuh. Selagi institusi diraja itu kekal, tidak mudah untuk sesiapa pun menggugat apa yang telah termaktub dalam Perlembagaan Negara Malaysia. Sebab itu, sebagai rakyat,
kita mesti menghormati institusi diraja selagi ia kekal diletakkan sebagai payung untuk melindungi kita di dalam perlembagaan negara Malaysia. Sejak dulu kalau berbual-bual dengan rakyat yang sama-sama suka mengkritik, saya selalu berkata kepada mereka agar janganlah keterlaluan mengkritik raja, sebagaimana kerasnya mereka mengkritik Perdana Menteri atau Menteri-Menteri. Selain raja perlu dihormati atas kedudukan, raja atau sultan juga tidak boleh dijatuhkan sebagaimana Perdana Menteri atau Menteri mungkin boleh jatuh dan hilang jawatan kerana kritikan yang berterusan, tapi bukan kepada raja atau sultan. Menandatangan atau mengaminkan doa terhadap agung atau raja adalah tanda kita menghormati institusi diraja dengan berharap kepada Tuhan agar institusi itu kekal memberi kebaikan kepada kita. Dalam hal ini, selain perbuatan menadah tangan itu bukan satu kesalahan, malah juga memperlihatkan itu adalah satu sikap yang mulia kita sebagai umat Islam, dengan meletakkan pengharapan terakhir kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melindungi kedudukan institusi diraja. Tidak menadah tangan atau enggan mengaminkan doa, kemudian bangga pula menghebahkannya secara terbuka, di samping menunjukkan kebiadaban, ia juga boleh dikira menghina dan menghasut. Ia mungkin tidak menjadi kesalahan jika perbuatan itu dilakukan secara sendirian dan diam-diam. Namun menghebahkan perlakuan itu secara tidak wajar adalah perlakuan yang tidak wajar. Itu jelas memperlihatkan wujudnya ciri-ciri penghasutan. Oleh kerana laporan polis sudah pun dibuat, terselahlah kepada pihak berkuasa melakukan tindakan seterusnya. Tetapi berikutan pelakunya sendiri sudah memohon maaf atas perbuatan ini, dengan sendirinya menunjukkan beliau sedar tentang kesilapan yang telah dilakukannya. Jika yakin tindakannya itu betul, kenapa beliau tidak terus mempertahankan saja perlakuannya itu? Maka disinilah pihak berkuasa sudah ada asas untuk bertindak sewajarnya terhadap pelaku tersebut, supaya di lain masa tiada lagi kebiadaban dan cubaan menghasut seperti ini dilakukan. Saya sudah membacakan daripada Sahbuddin Husin 15 hari bulan April 2024. Yang baru saya bacakan tadi itu daripada Sahbuddin Husin, tulisan daripada Sahbuddin Husin diterbitkan di sahbuddin.com.net, tariknya 15 April 2024. Hormati raja sebagai institusi payung kepada kita. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.